感恩今天早上能够跟大家一起敬拜我们的上帝。 Bersyukur sekali pagi ini boleh beribadah bersama-sama saudara sekalian. 在这里，我仅代表 SIM 国际施工差会，谢谢贵堂会给我们多年来的支持与带导。 Di sini saya mewakili lembaga misi SIM mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bertahun-tahun. 我们有教会弟兄姐妹的支持跟伙伴，我们才能够把福音广传到世界各处去。 Ada dukungan dan pelayanan bersama sehingga kami bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. 目前我们有超过1800多名的宣教士在世界的60个国家服侍。 Sekarang sekitar ada 1.800 orang misi yang tersebar di 60 negara lebih dalam pelayanan. 从去年开始，我们也把印尼当作是一个宣教的工厂。 Sejak tahun lalu kami juga menerima Indonesia sebagai ladang misi kami. 目前我们也有几位宣教士在印尼地方来服侍。 Dan juga saat ini ada beberapa misioneri kami melayani di negara Indonesia. 今天早上我在这里跟大家分享的题目是大使命待完成。 Tema pagi hari ini adalah amanah agung sedang di dalam penyelesaian penggenapan. 希望我们通过我们的见证，通过我们圣经的话语，我们来看看神今天给我们的大使命，我们要怎么样一起去完成。 Kiranya melalui sharing firman pada pagi hari ini, amanah yang Tuhan berikan kepada kita, menolong kita boleh menggenapi, menyelesaikannya. 更希望贵教会我们的弟兄姐妹可以成为这个大使命的伙伴。 Lebih-lebih lagi merindukan setiap anggota jemaat boleh menjadi rekanan kita bersama-sama menyelesaikan amanah agung ini. 那我本身是国际施工差会的东亚区的总主任。 Bapak Pendeta Stanley Ling adalah ketua daripada SIM Asia Tenggara. 也是新加坡华福区委会的主席。 Juga demikian merupakan ketua daripada COOW yang di Singapura. 感谢赞美主，我们能够一起侍奉。 Bersyukur kepada Tuhan bisa melayani bersama-sama. 我们低头来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢赞美你，因为你选召了我们。 Bapak Surgawi, kami bersyukur karena Engkaulah yang memanggil kami. 主，我们能够领受你丰盛的生命，而且将来要领受永恒的生命，那是何等大的福气！ Saat ini kami telah menerima hidup baru dan juga hidup yang berkelimpahan, sungguh luar biasa. 求主帮助我们领受到了这些的恩典，我们愿意跟别人家来分享。 Tak karena kami menerima anugerah Tuhan yang luar biasa ini, kami rindu juga membagikan untuk orang lain. 求圣灵跟我们说话，引导我们。 Roh Kudus berbicara kepada kami dan memimpin kami. 祷告奉耶稣基督圣名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 相信大家都知道，在圣经里边有一段的经文，我们可以说全世界的教会公认为那是主耶稣给我们的大使命。 Sebagai orang percaya, saya yakini bahwa seluruh gereja orang percaya menerima amanah agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. 那是知道马太福音书的28章18到20节， Matius 28 ayat 18 sampai 20, amanah agung. 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 这个经文里边，主耶稣告诉我们3件的东西。 Firman Tuhan ini ada 3 bagian yang diamanahkan kepada kita. 首先，耶稣说他是承受了天父上帝给他的权柄， Yang pertama bahwa Tuhan Yesus menerima kuasa daripada Bapa Surgawi, 派我们去宣教。 mengutus kita untuk bermisi. 所以今天我们去传福音，我们去做主工宣教的时候，不要忘记，我们是奉着主的名，借着神的大能大力去做的。 Oleh sebab itu kalau hari ini kita melayani atau bermisi, kita harus ingat bahwa kuasa amanah ini disertai dengan kuasa daripada Tuhan. 在这经文里边，耶稣告诉我们第2件事， Hal kedua yang diberitahukan 就是什么是大使命。 yaitu inti daripada amanah itu. 耶稣说，大使命就是要去使万民做他的门徒。 Amanah itu yaitu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku.
这边耶稣没有说去使万人信靠耶稣而已， Di sini tidak dikatakan bahwa pergi hanya untuk memberitakan Injil, 清楚的说明是要我们去使万民做主的门徒。 tapi sangat jelas dikatakan bahwa pergi supaya memuridkan segala bangsa. 耶稣也在这边解释到底门徒是谁呢？ Di sini juga menjelaskan siapakah murid itu yang dimaksud. 就是那些遵守耶稣所吩咐我们的，我们好好的去活出那些的教导的，那是主的门徒。 Yaitu mereka diajari dan melakukan perintah Tuhan. 所以今天我们要宣教，不只是要传福音叫人信耶稣，更重要的是要使他们成为基督的门徒。 Oleh sebab itu hari ini kita menginjili bukan hanya supaya mereka menjadi orang percaya, tapi melainkan mereka menjadi murid Kristus. 就是真正的活出耶稣基督所教导的我们一切的东西。 Yaitu orang-orang yang sungguh menghidupi ajaran daripada kasih Kristus. 耶稣告诉我们第三件事，那就是他应允我们与我们同在，直到世界的末了。 Hal ketiga yang diberitakan adalah Dia menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. 我在差会里面做主管，非常的可以说幸福，常常听到第一手的见证。 Saya melayani di badan misi saya sangat bersyukur mendengar banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan menyertai orang-orang misi di lapangan. 宣教士在很艰苦的工厂里边，常常看到上帝怎么样的眷顾，怎么样的保守帮助他们。 Sekalipun di ladang misi yang luar biasa sulitnya, tapi seringkali mereka melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya luar biasa memelihara mereka dan menyertai mereka. 所以主耶稣在他未升天之前，把这个大使命颁布给所有的他的信徒，仰望信靠他的人。 Maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanah agung ini kepada setiap orang yang percaya, 这也包括了你跟我。 termasuk saudara dan saya. 如果以前你没听过这个大使命，今天早上你听到了。 Sebelumnya Anda mungkin belum pernah mendengarkan amanah agung ini, hari ini Anda sudah mendengarnya. 我们要与全教会的弟兄姐妹们一起配搭，来完成这个耶稣的大使命。 Kita harus bersama-sama dengan seluruh orang percaya menggenapi amanah agung ini. 但是我们要如何去完成这大使命呢？ Tapi bagaimana kita menyelesaikan amanah agung ini? 耶稣基督在约翰福音书2章21节告诉我们怎么做。 Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 memberitahukan kita bagaimana cara kita boleh menggenapi menyelesaikannya. 他说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们。” Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 这是耶稣基督在复活的那天晚上向他门徒显现的时候所说的一段话。 Perkataan ini Tuhan Yesus ucapkan pada malam pertama Dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. 门徒害怕，把门都关起来。突然间，耶稣显现在他们当中。 Pada waktu itu murid-murid ketakutan mengunci diri mereka di dalam kamar. Secara ajaib Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. 耶稣伸出他的手，把他的手跟肋旁指给他们看。 Tuhan Yesus menunjukkan tentang bekas luka daripada paku dan juga tombak di bekas luka-lukanya. 然后他说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。” Dan Dia berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. 但是如果你看经文的前后，耶稣好像没有说到底他是要怎么样差遣我们。 Kalau kita lihat konteksnya, seperti Tuhan Yesus tidak mengatakan bagaimana cara Dia mengutus orang-orang murid-muridnya itu. 不过，如果你假设当天晚上跟耶稣在一起，你看他的身体的语言，你应该会明白他讲的是什么一回事。 Tapi seandainya malam itu kita ada bersama dengan murid-murid, kita lihat body language-nya daripada Tuhan Yesus, kita bisa memahami apa yang Dia maksud. 耶稣把他的手跟肋旁指给他们看，然后跟他们说：“看，父就是这样差派我，我也要这样差派你们。” Tuhan Yesus seolah-olah menunjukkan kepada mereka semua penderitaannya yang masih ada dalam tubuhnya, masih kelihatan. Dia tunjukkan kepada muridnya, demikianlah Bapa telah mengutus saya, sekarang saya juga mengutus kalian. 耶稣道成肉身，神变成人的样子来到世界。 Tuhan Yesus adalah Allah adanya dan berinkarnasi menjadi manusia ke dalam dunia. 住在犹太人当中，穿他们的衣服，吃他们的东西，讲他们的话。 Tinggal di tengah negara Yahudi, makan sama seperti mereka dengan budaya yang sama. 这叫道成肉身的宣教。 Artinya cara bermisi secara inkarnasi. 耶稣今天也要我们像他一样，学习他的样子，到一个人群里边去。
吃他们的东西，穿他们的衣服，讲他们的话。 Hari ini Tuhan Yesus juga inginkan kita masuk ke dalam sebuah komunitas. Kita hidup seperti mereka, makan, minum, berpakaian, dan tinggal bersama dengan mereka. 把神的真理跟他们来分享，告诉他们一个基督徒的生活应该是怎么样的。 Dan membagikan mereka berita firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang Kristen di tengah-tengah mereka. 除了被钉十字架之外，耶稣所做的其他事，我们都能够做。 Selain Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, kita harus meneladani segala apa yang Tuhan Yesus ucapkan dan lakukan. 因为耶稣自己说过：“你们要做比我做更大的事。” Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang saya lakukan. 宣教的目的是要我们与神恢复那美好的关系。 Tujuan daripada misi adalah kita diperdamaikan dengan Allah, ada relasi yang baik. 以致我们可以在生命里边转换蜕变， Sehingga hidup kita mengalami transformasi, perubahan. 从内在的生命的转换，我们引发出生活方式的转变。 Perubahan yang dari dalam yang mempengaruhi segala tindak laku perilaku yang kita di luar, perkataan kita sekalian. 在这过程里边，我们就能够荣耀我们的上帝。 Dalam proses seperti inilah kita akan memuliakan nama Allah kita. 相信在座的很多弟兄姐妹都有经历过上帝怎么在你生命里边改变你。 Saya percaya bahwa setiap kita yang percaya mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. 我自己也有这样很特别的经历。 Saya sendiri pun memiliki pengalaman yang demikian. 我的家人很早就信耶稣了， Keluarga saya dari dulu sudah percaya Tuhan Yesus. 妈妈带我去教会参加主日学， Mama membawa saya dari kecil masuk sekolah minggu. 但是我常常都不留心听老 Tapi 师讲， saya tidak pernah memperhatikan guru sekolah minggu mengajarkan 很 saya. 喜欢去打扰坐在旁边那个女孩子， Malah saya suka ganggu orang yang duduk di sebelah saya, 常 teman-teman 常 saya. 常常为了很难的题目让老师答不来。 Suka juga tanya yang aneh-aneh, gurunya susah jawab. 我小学毕业以后，看到哥哥姐姐读这本黑黑的书， Pada waktu saya selesai SD, saya lihat kakak saya, cici saya suka membaca buku tebal yang hitam ini. 因为好奇，我就拿来看， Karena heran, saya mau juga coba membacanya. 从马太读到路加福音。 Dari Matius sampai ke Lukas. 当我读到路加福音的时候，圣灵大大的工作， Pada waktu saya baca Lukas, Roh Kudus bekerja dalam diri saya. 我既然会认罪，说我是个罪人，而且耶稣基督是我们唯一的救主。 Waktu itu saya bisa mengakui dosa bahwa Tuhan Yesus, saya adalah manusia berdosa dan Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi saya. 我自己就认罪、流泪悔改，求主做我的救赎主。 Waktu itu saya mengakui dosa, menangis di hadapan Tuhan, menyesali dosa saya dan memohon Tuhan menjadi juru selamat bagi saya. 从那天开始，我 Sejak hari 经历 itu 了重生的生命， Saya mengalami hidup yang baru. 我完全改变，让我妈妈还有邻居们感到非常的惊讶。 Saya berubah total, membuat mama saya dan tetangga saya merasa heran. 以前常常跟妈妈吵架，不愿意帮助母亲， Waktu- 现在做很多的家务。 Waktu itu suka menentang mama saya, tidak mau membantu dia bekerja. Sekarang malah membantu dia bekerja yang rumah. 口里也不骂粗话了。 Dalam mulut tidak lagi keluar kata-kata yang kotor. 邻居们说：“哎呀，这个小孩子怎么会变了 Tetangga bisa berkata bahwa anak kecil ini kok bisa berubah. ？”我妈妈说她信了耶稣。 Mama saya berkata kepada mereka bahwa sekarang dia sudah percaya Tuhan Yesus. 哦，邻居们说信耶稣这么好，我也要的孩子信耶稣。 Tetangga berkata, wah percaya Tuhan Yesus begitu indah. Saya juga ingin anak saya mau percaya Tuhan Yesus. 因为在乡村里边，很多少年人都是很调皮的，不听话的。 Karena di daerah itu banyak lagi anak muda, mereka pembangkang tidak mau mendengar. 福音的大能大力对我来说是真实的不得了。 Kuasa yang merupakan dari Injil itu sungguh bagi saya alami luar biasa dan begitu nyata. 而且很多人也经历过那种生命的转换。 Dan juga banyak sekali orang juga mengalami transformasi hidup. 但我常常纳闷的一件事，就是既然福音是这么好，为什么到了今天还这么少的人相信耶稣基督呢？ Namun yang mengherankan saya adalah kuasa Injil yang begitu luar biasa. Kenapa sampai hari ini yang percaya Tuhan Yesus begitu sedikit? 我为这个事情纳闷，思考了很久。 Saya terus bergumul dengan pertanyaan ini. 我想我现在有答案了， Saya kira sekarang mungkin saya memiliki jawaban. 因为我相信主要的原因是许多的基督徒，但是很少真正的是耶稣的门徒。 Karena saya lihat bahwa yang terjadi adalah banyak sekali orang Kristen, tapi yang menjadi murid Kristus begitu sedikit.
很多基督徒相信耶稣好像是买保险一样，买了保险很高兴，以后死了上天堂，其他事情都不管了。Banyak orang Kristen percaya Tuhan Yesus seperti seorang membeli sebuah asuransi yang menjamin dia masuk surga. Setelah itu dia nggak mau tahu apa-apa lagi. 刚刚我们开始读的经文里边，耶稣告诉我们要去使万民做他的门徒。 Tadi amanah Akun dikatakan pergi jadikanlah segala bangsa muridku. 除非我们活出基督的样式，活出耶稣的真理，成为一个真正的门徒，我们就会成为许多人的绊脚石。 Hanya dengan menjadi murid Kristus yang menghidupi firman-Nya. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. 我希望看到我们基督徒能够从一个陌生人到一个仰望耶稣基督者，最后成为一个主的门徒。 Saya rindukan bahwa dari sebelumnya tidak percaya, belum percaya, menjadi tertarik dan kemudian mau mendengar dan menjadi seorang murid Kristus. 但是今天我们看到很多的基督徒信了耶稣以后，他不是成为主的门徒，而是成为一个消费者，一个所谓使用耶稣者。 Tapi yang menyedihkan adalah hari ini orang menjadi dari tidak percaya menjadi percaya, dia tidak menjadi murid melainkan menjadi seorang yang memperalat agama kepercayaannya atau menjadi fansnya saja. 我们来到教会不是希望能够怎样帮助教会，怎样能够敬拜我们的神，我们是想来教会得到什么好处。 Kita datang ke gereja bukan ingin sungguh beribadah, melayani, mengasihi, tapi kita kepingin mendapatkan keuntungan dari gereja ini. 所以今天有许多的消费者在教会里边没有活出基督的样式，他们来是希望能够享受，希望能够得到一些好处而已。 Sehingga hari ini banyak orang percaya seperti konsumer yang datang ke satu tempat ingin dilayani, ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. 我喜欢引用甘地讲过的一句话，人家问他为什么你仰慕耶稣，但是不是一个基督徒呢？ Saya memakai kutipan Mahatma Gandhi mengatakan, kamu begitu mengagumi Kristus, tapi kenapa kamu tidak mau menjadi seorang Kristen? 甘地说：“我爱你的基督，但是我不喜欢你们基督徒，因为你们都不像耶稣基督。” Mahatma Gandhi berkata bahwa saya menyukai Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen karena kalian tidak mirip, tidak seperti Kristus yang kalian sebutkan itu. 去读一读甘地的传记，你就知道，原来在他还没有革命之前，他在南非做一个律师。 Kita tahu bahwa Mahatma Gandhi pada waktu dia muda, dia menjadi seorang lawyer di Afrika Selatan. 他读过圣经，他真的很羡慕耶稣，所以有一天礼拜天早上就来到教堂。 Sebelumnya dia telah membaca Alkitab dan dia sungguh sangat hormat terhadap Yesus dan sehingga suatu hari Minggu dia mencari gereja ingin beribadah. 但非常可惜的，那一天做招待的长老竟然把他赶出去。 Tapi sayang sekali hari itu yang menjadi penatua penyambutan justru mengusir dia keluar dari pintu gereja. 他问甘地：“小黑鬼，你来这里做什么？” Dia berkata kepada Mahatma Gandhi bahwa, "Hei kamu orang kulit hitam, buat apa kamu ke sini?" 甘地说：“我要来敬拜耶稣。” Mahatma Gandhi berkata bahwa saya mau beribadah kepada Tuhan. 那个长老说：“你离开嘛，这边跟你没有份。” Penatua itu berkata, "Tinggalkan tempat ini bukan tempat untuk kamu." 于是甘地非常失望地离开了教会。 Dengan kecewa, Mahatma Gandhi dia meninggalkan gereja. 我读到那边的时候，我跟主祷告说：“主啊，巴不得那天早上我在那边做招待。” Saya pada waktu membaca biografinya, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya kalau waktu itu hari itu boleh saya menjadi penyambut tamu di situ. 因为如果是我做招待，我一定会欢迎甘地。 Kalau saya jadi penyambut, saya ingin menerima dia masuk ke gereja. 请问你们会欢迎他吗？如果他今天来我们教堂， Kalau hari ini dia datang ke gereja kita, apakah kita di sini mau terima dia? 看到你们很多人都点头， Di antara kita banyak yang menganggukkan kepala. 但是可惜那个长老他竟然有这样子的一个启示，把一个要寻求基督的人把他赶走了。 Sayang sekali penatua itu begitu merendahkan suku orang lain dan mengusir seorang yang mau mencari Kristus. 这是我们教会逝去的机会。 Sehingga gereja kehilangan kesempatan. 所以今天我们需要基督的门徒来活出基督的样式，引领人进入神的国度里边。 Sehingga hari ini yang dibutuhkan adalah murid Kristus yang menghidupi ajaran firman Tuhan dan bisa membawa orang datang kepada Tuhan. 今天我们有很多未做成的工作， Hari ini juga banyak pelayanan kita belum kita selesaikan. 从4方面跟大家分 Dari 享。 4 bagian yang saya sharingkan. 第一，我们知道全世界大概有16700多个的族群， Seluruh dunia ada 16.700 suku bangsa.
他们有独特的语言跟文化， Mereka memiliki kebudayaan dan bahasa yang tersendiri. 当中以建立自养自传教会的只有9100个族群。 Di antaranya ada 9.100 suku bangsa yang memiliki gereja yang mandiri yang bisa menghidupi sendiri. 也就是说，还有7600个族群，没有一间的教会在他们当中可以向他们做见证。 Atau dengan kata lain, masih ada 7.600 suku yang mereka belum memiliki gereja sendiri yang mandiri yang bisa melayani sendiri. 7600多个族群，没有人向他们做见证传福音。 Atau 7.600 suku bangsa tidak ada orang datang kepada mereka untuk menginjili mereka. 如果不是你跟我去，谁能够去呢？ Kalau bukan saudara dan saya yang pergi, siapa yang bisa mau pergi? 如果不是我们去把这个福音传给他们，他们怎么能够认识耶稣基督呢？ Kalau bukan kita yang memberitakan Injil kepada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkan Injil dan mau percaya? 第二方面，我们世界人口的2/3，他们都算是未得之人。 Hal kedua adalah 2/3 daripada seluruh penduduk dunia adalah orang-orang yang belum percaya. 大约47亿的人， Sekitar 4,7 他 miliar. 们需要耶稣基督的福音。 Mereka memerlukan Injil. 我们全世界福音派的宣教士大概有30万左右。 Dari kaum Injili mengutus tenaga misi sekitar ada 300.000 di seluruh dunia. 也许你说，哇，这么多人呐、 Mungkin saudara berkata, wah luar biasa banyaknya 300.000. 30万如果跟47亿对比一下哈，它的比例是1比15600。 Kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk yang belum percaya, sekitar 1 banding 15.600 orang. 意思就是说，如果在这个世代里边，我们要把福音传到全世界，一个宣教士要向15600人传。 Artinya pada waktu sekarang ini, kita ingin menginjili seluruh dunia, maka satu misioneri harus menginjili 15.600 orang. 我想你会同意，这不是一件容易办到的事啊。 Saya kira kita semua sepaham bahwa hal ini mustahil untuk dilakukan. 这个数据也让我们看到，我们今天需要有更多的基督徒愿意出来成为宣教士，来服侍主、传扬福音。 Tanda ini sekiranya mendorong kita bahwa semakin banyak orang percaya mau bangkit, mau terlibat di dalam pelayanan misi. 我知道贵堂会联合起来有差派一些宣教士，也做一些宣教的事工。 Saya tahu bahwa GKA Gloria ada badan misi telah mengutus beberapa tenaga misi ke Indonesia maupun di luar Indonesia. 但是我想，像你们这么大的教会，其实你们可以做得更多，做得更好。 Tapi GKA Gloria yang begitu besar ini kita bisa punya potensi untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik. 我们也需要从弟兄姐妹当中更多人出来说，我愿意出去成为宣教士。 Dan juga rindu di antara kita ada yang bangkit dan mengatakan, saya di sini saya mau diutus pergi untuk menjadi seorang misioneri. 神有呼召你吗？ Apakah Tuhan memanggil 你 saudara? 听到今天的呼召吗？ Apakah engkau telah mendengar panggilan Tuhan pada saudara? 愿主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们都愿意来回应神的呼召。 Kita boleh menanggapi, meresponi panggilan Tuhan. 这个图案让我们看到世界人口的激增，最近100年突然的增长非常快。 Diagram ini menggambarkan 100 tahun terakhir bagaimana pertambahan penduduk dunia begitu naik tinggi sekali. 照理来说，宣教士的人数也应该增加了好多。 Seharusnya tenaga misi juga bertambah demikian. 但是你看，这是我们现在宣教士的增加的这个程度，一点点而已哈，没有什么增加。 Namun pertambahan tenaga misi yang dibawa itu hanya sedikit sekali. 我们基督徒要醒觉，我们要起来，要被主使用。 Kita orang Kristen harus bangun, harus sadar dan mau dipakai oleh Tuhan. 好，听到这里，也许你说：“哎呀，这个数目太大了，太远了，跟我没关系。” Mungkin saudara dengar bahwa oh ini angkanya terlalu besar, terlalu di luar bayangan saya, nggak ada hubungan dengan saya. 那我问你，在你的亲朋戚友当中，左邻右舍，你的朋友，他们都信主了吗？ Tapi saya mau bertanya kepada saudara, 有谁敢举手说，我的左邻右舍、亲朋戚友、朋友们全部都是基督徒？ di sekeliling saya, keluarga, saudara, teman dekat, apakah sudah percaya Tuhan semua? Saudara bisa angkat tangan bahwa semua sudah percaya Tuhan. 包括我都不敢举手， Termasuk saya sendiri pun tidak berani mengangkat tangan bahwa semua sudah percaya. 除非你是从修道院里边出来的， Kecuali saudara mungkin adalah orang biarawan. 因为修道院里边只有他们自己修道的人在一起，
跟亲戚朋友没有来往了，所以他们只有几个，他们自己都是信耶稣的。 Karena di dalam biarawan tidak ada hubungan dengan dunia luar, semua hanya orang percaya kumpul bersama-sama. 弟兄姐妹们，我们上帝的心意是要万人都得救，人人都悔改，但是不愿一人灭亡。 Kita tahu bahwa kehendak hati hati Tuhan adalah semua orang boleh percaya, tidak ada yang binasa. 神的心意我们体谅吗？ Apakah kita memahami masuk hati 若 Tuhan? 是我们体谅上帝的心意，我们也应该有上帝那种的心意，不愿一人灭亡，愿人人都悔改。 Kalau kita memiliki hati seperti Tuhan, maka kita juga rindukan semua orang percaya, tidak ada yang binasa. 弟兄姐妹们，上帝也爱罪人。 Tuhan mengasihi orang berdosa. 我们很多时候觉得罪人是罪有应得，我们不应该去传福音，不应该去帮助他们。 Seringkali kita melihat manusia berdosa memang pantas untuk binasa, kita tidak mau membantu menolong mereka. 但是在整本的圣经里边，我们看到神不断的去寻找那些罪恶的人。 Tapi dalam seluruh Alkitab kita lihat Allah terus-menerus mencari manusia yang berdosa itu. 在旧约，神差派约拿向尼尼微人宣教， Dalam perjanjian lama kita lihat Tuhan mengutus Yunus ke kota Niniwe. 约拿不愿意去，因为他说那些人是坏蛋，非常残暴的，让他们死吧，他们是罪有应得的。 Tapi Yunus tidak mau pergi, mengatakan bahwa orang Niniwe itu adalah pantas untuk mati. Mereka tidak layak untuk diselamatkan. 但是上帝的看法跟我们不一样， Tapi hati Tuhan berbeda dengan hati kita. 神也是怜悯他们，他知道人在罪中需要拯救。 Tuhan juga mengasihi mereka. Dia tahu bahwa manusia berdosa membutuhkan keselamatan. 在911事件发生后不久， Setelah peristiwa 911, 新加坡有一个银行很高级的这个经理，他来找我， di Singapura ada seorang banker kedudukan tinggi mencari saya. 他问我能不能把他跟他的家人差派到中东那边去传福音。 Dia mengatakan kepada saya, bisa nak tolong utus saya dan keluarga untuk menjadi seorang tenaga misi di Timur Tengah. 因为他说，真正能够帮助这些恐怖分子的唯一的办法，乃是把耶稣基督的福音跟他们来分享。 Dia mengatakan satu-satunya cara bisa menolong para teroris ini adalah betul-betul menceritakan kebenaran atau kasih Kristus di tengah-tengah mereka, baru bisa menolong mereka. 3个月之内，我们把他们全家夫妇2个、孩子2个派到中东的一个国家去。 Dalam waktu 3 bulan, kami mengutus seluruh keluarga mereka dengan 2 suami istri dan 2 anak ke negara Timur Tengah. 他们在那边服侍差不多8年了。 Setelah melayani sekitar 8 tahun. 上个星期回来新加坡，我跟他见面， Minggu lalu ada di Singapura, saya bertemu dengan mereka. 他说8年了，但是还没有一个人信耶稣。 Setelah 8 tahun masih belum ada 1 orang menjadi percaya. 但是他们感恩的是，有好多人现在愿意跟他做朋友，而且讨论他们信仰的问题。 Tapi bersyukur ada banyak sekali orang-orang mau menjadi teman dengan mereka dan terbuka untuk berdiskusi soal iman kepercayaan. 他们会顺服主，继续的努力在那边传福音。 Mereka mau mentaati Tuhan, mau terus untuk menjadi tenaga misi di tempat itu. 在罪恶中的人，他们也需要耶稣的救恩。 Orang yang paling berdosa sekalipun membutuhkan Injil daripada Tuhan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara 圣经 sekalian, 告诉我们，唯有耶稣基督才有救恩。 dikatakan bahwa dalam firman hanya satu-satunya keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. 如果别的宗教、别的哲学思想可以使人得救，那我们就让他们去做吧。 Seandainya agama lain atau di dalam cara berpikir filsafat bisa menyelamatkan manusia, maka kita serahkan semua mereka biar mereka yang kerja. 使徒行传4章12节告诉我们，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。 Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dikatakan bahwa tidak ada siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. 不久前我在 KK 沙巴的 KK 遇到这位弟兄，他跟我做他的见证。 Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seseorang, ya saudara bapak ini di Sabah, dan dia memberikan kesaksian. 他说他37年信奉佛教，每日早上打坐4个小时，但得不到救恩与平安。 Dia berkata bahwa selama 37 tahun dia percaya agama Buddhis dan setiap pagi 4 jam lamanya dia bersemedi, namun dia tidak mendapatkan keyakinan keselamatan maupun damai sejahtera.
我问他说：“你不要吃饭啊？怎么白天能够4个小时打坐？” Saya bertanya kepada dia, apa kamu nggak usah makan? Pagi hari bisa 4 jam bersemedi. 哦，原来他是一个发展商，他是老板，买了土地，建了房子，叫人去卖就好了。Dia adalah seorang pengusaha properti yang berhasil. Dia memberi tanah, membangun rumah dan suruh orang jual. 他把儿子送到纽西兰去读书， Dia mengirim anaknya sekolah di New Zealand. 遇到印尼、马来西亚、新加坡的基督徒朋友， Di situ anaknya bergaul dengan orang Kristen dari Indonesia, Malaysia, Singapura. 儿子信了耶稣，回到老家， Anaknya sudah percaya Tuhan Yesus, pulang ke rumah 就跟爸爸讲要信耶稣啊。 dan menginjili papangnya agar percaya kepada Tuhan Yesus. 他给他的爸爸臭骂了一顿。 Papangnya marahi dia. 你这个傻孩子，我拿钱给你去读书，你现在信洋教。 Kamu anak durhaka, saya kasih kamu uang untuk sekolah belajar, kamu malah percaya dengan Tuhannya orang Barat itu. 孩子只能为爸爸祷告，而且把一本圣经放在家里。 Anaknya hanya bisa berdoa bagi papangnya dan menaruh sebuah Alkitab di rumahnya. 有一天， Suatu hari, 我的朋友他说他拿圣经来看， suatu hari dia mengatakan saya mengambil Alkitab, saya baca. 莫名其妙，他说看圣经看到一半，自己竟然哭起来了。 Yang heran dan ajaib pada waktu dia membaca Alkitab dengan entah kenapa hatinya bisa mengalirkan air mata. 他说我37年来所寻找的救恩跟平安，原来就在耶稣基督里边。 Dan dia bersaksi bahwa 37 tahun lamanya saya mencari keselamatan damai sejahtera, lupanya hanya di dalam Yesus. 没有人跟他传福音，他自己跪下来认罪祷告悔改。 Tidak ada yang memberitakan Injil kepada dia, tapi dia dengan sendirinya berlutut di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, mau bertobat dan menerima Yesus. 哦，他觉得这个圣经太宝贵了。 Dan dia lihat bahwa Alkitab ini luar biasa. 后来就发现有一个叫基甸会，专门分发圣经的。 Kemudian dia mengetahui bahwa ada badan misi Gideon yang memberitakan Alkitab gratis kepada banyak 他就 orang. 加入基甸会，而且买了一辆大卡车，每一年到处去分发圣经。 Dan dia bergabung dengan Gideon ini dan dia memberikan sebuah truk yang besar setiap tahun kemana-mana untuk membagikan Alkitab. 他把自己的名字改到基甸哈。 Dan dia juga Gideon mengubah namanya menjadi Gideon Chong. 感谢赞美主，我们看到唯有在基督耶稣里边，我们有盼望，有救恩。 Kita lihat hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memiliki keselamatan, pengharapan dan juga damai sejahtera. 约翰福音书16章8节告诉我们，圣灵来了，他就在罪、在义、在审判各方面指正世人的罪。 Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 16章13节告诉我们，只等真理的灵来了，他要引导你们进入一切的真理。 Maka dalam Yohanes 16 ayat 13 juga mengatakan, kalau Roh kebenaran itu sudah datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 这句话是千真万确的， Perkataan ini sungguh benar. 不只应用在一个人的身上，也可以应用在整个族群的那边。 Bukan hanya digenapi dalam kehidupan satu orang, tapi melainkan satu suku seluruhnya. 我跟你分享我到东北印记那边所看到的事情。 Saya men-sharingkan pengalaman saya bermisi di India bagian timur lautnya negara ini. 圣灵怎么在那边工作，整个族群怎么被改变？ Bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Satu suku itu bertobat dan percaya. 印度东北也8个省份，当中有一些是有很高的基督徒的比例。 Di timur laut negara India ini ada 8 provinsi. Ada beberapa memiliki orang Kristen yang banyak, kantong Kristen. 那么我到了马拉人当中去， Saya datang ke suku Malalan. 这些人104年前是杀人头、吃人肉的土方。 Suku ini 104 tahun yang lalu adalah suku primitif yang kanibal, memakan manusia. 感谢主，有一个英国来的宣教士，叫做 R.A. Lorraine， 他冒着生命之险进去向他们传福音。 Bersyukur ada seorang pendeta atau orang misioneri dari Inggris bernama R.A. Lorraine. Dia berani ke tengah-tengah mereka memberitakan Injil 104 tahun lalu. 目前在马拉人当中总共有98%是基督徒。 Sekarang di tengah-tengah suku ini 90% adalah orang percaya. 大家来看看，这是100年前他们的情况， Ini keadaan mereka 100 tahun yang lalu. 这是他们的情况。现在 Sekarang hari ini mereka seperti ini. 这个转变是何等的大！ Perubahan ini luar biasa besarnya.
没有其他任何一个宗教或者哲学能够改变他们。 Tidak ada agama apapun maupun filsafat apapun bisa mengubah manusia. 英国政府统治印度的时候，想尽办法要同化这些人， Kolonialisme Inggris waktu itu mereka ingin mengubah mereka, 但是没有办法。 tapi tidak ada cara lain. 但是福音进去的时候，他们就完全的被改变。 Namun pada waktu Injil masuk, mereka diubahkan. 马拉拉人住在这个高山上面， Suku Malalan tinggal di pegunungan. 这个市镇就叫塞哈，总共有5万人居住。 Kota ini bernama Saihan, ada 50.000 penduduk. 因为没有足够的土地，所以他们的农产品很少。 Karena tanah mereka sangat terbatas sehingga hasil bumi mereka pun sangat sedikit. 一天只能吃2餐， Satu hari hanya makan 2 kali, 9点跟4点。 jam 9 pagi dan jam 4 sore. 我到那边去，看到那边的姐妹们，特别每一个都是非常的苗条。 Ke sana saya lihat wanita mereka semua begitu kurus. 如果我们要花钱去减肥， Kalau 我请你来找我，我派你去那边短宣哈，担保你3个月回来会非常苗条。 Kalau saudara ingin diet, ya nggak usah habiskan uang. Saya utus saudara menjadi tenaga misi di sana 3 bulan, pasti saudara akan kurus semua. 虽然贫穷，但是非常的喜乐。 Sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka sangat bersuka cita. 我去拜访一个教会开办的学校， Saya mengunjungi sebuah sekolah yang dibuka oleh gereja. 这个小小的房间给12个小孩子住。 Kamar kecil ini ada 12 anak di asrama. 他们看到我们的时候，非常的喜乐，唱诗歌赞美主。 Pada waktu mereka menyambut kami, mereka suka cita sekali menyanyikan pujian. 晚上我们聚会，跟他们在一起， Malam kita bersekutu dengan mereka. 1个星期6个晚上都有聚会， Sepanjang minggu 6 malam bersekutu. 只有星期2晚上休息。 Hanya Selasa malamnya istirahat. 那我们在他们当中特别开培灵会、布道会，看到我们讲话要他们慢慢的传译。 Di tengah-tengah mereka kami mengadakan KKR dan pemukulan rohani dan firman Tuhan disampaikan, juga ada beberapa yang menerjemahkan. 那边的人都是很矮小的。 Penduduk setempat mereka adalah orang-orang yang sangat pendek. 我到那边去欢迎我的那个牧师，跟我开玩笑说 Waktu saya sampai di sana, pendeta setempat menyambut saya sambil bercanda berkata demikian. 林博士啊，还好你是现在来。 Bapak pendeta, untung Bapak datang sekarang ini. 如果是100年前来，我们一定选上你，拿来煮咖喱吃。 Kalau 100 tahun lalu Bapak datang, kami pasti memilih Anda dimasak makanan jadi makanan kari. 因为我是高大肥胖的，最好 Karena 的。 dia saya ya cukup tinggi besar dan juga cukup 感谢 besar. 主，100年前没有呼召我。 Untung Tuhan tidak memanggil saya 100 tahun yang lalu. 这些弟兄姐妹们，他们非常的会唱歌。 Mereka punya talenta dalam menyanyi. 有一首歌叫《到各山林去传扬》，哈，是他们写的。 Ada sebuah lagu, beritakanlah di gunung-gunung, itu mereka yang menuliskannya. 他们声音非常好，也很会唱诗歌。 Suaranya sangat merdu dan juga menyanyikan dengan baik. 那么这个城市里面有200间的教堂， Dalam kota mereka ada 200 gereja. 5万人哈，但是有200间的教堂。 50.000 orang tapi ada 200 gereja. 因为礼拜天几乎每一个人都要去做礼拜。 Karena hari Minggu hampir semua orang akan ke gereja. 那么这个礼拜堂是最大的， Gereja ini paling besar, 但是只能坐2000人。 hanya bisa muat 2.000 orang. 所以我们去那边讲道的时候，当地的政府叫他们要直接通过电视台广播给每一个家庭。 Karena kami mengadakan kebangunan di sana, kebaktian di sana, sehingga pemerintah daerah pun memberikan izin untuk menyiarkan secara langsung ke rumah-rumah, bisa menonton melalui TV. 第2天我们在街道上走的时候，他们叫我们签名，我们才知道原来我们成为明星了。 Keesokan hari pada waktu kami berjalan di jalanan mereka, banyak orang keluar dari rumah dan meminta tanda tangan dari kami. 他们庆祝100周年的时候，政府下令在最高的山上树立了一个很大的十字架。 Pada waktu peringatan 100 tahun Injil masuk ke sana, pemerintah daerah pun memberikan sebuah izin untuk mendirikan lamban salib di tempat yang paling tinggi. 政府承认，如果不是福音的到来，他们的族群有一些会被毁灭掉。 Pemerintah mengakui kalau bukan karena Injil datang kepada mereka, maka suku-suku di antara mereka mungkin akan musnah. 在那边我遇到一个老姐妹，她讲的话令我非常的感动，我要跟你分享。 Di situ saya bertemu dengan seorang ibu tua, perkataannya sungguh mengharukan, saya ingin membagikannya. 这个老姐妹80多岁，曾经是教会的女执事。 Beliau sudah berumur 80 lebih, sebelumnya adalah seorang majelis gereja.
那天晚上天暗了，我到他的家里拜访他， Hari itu sudah gelap, saya datang ke rumahnya mengunjungi. 他说我什么都没有， Dia mengatakan saya tidak punya apapun juga. 但是我把我有的奉献给上帝。 Tapi apa yang ada padaku saya persembahkan kepada Tuhan. 他的大儿子站他右边手的那个，在20多年前就已经加入我们的差会，成为宣教师。 Sebelah kanannya adalah anaknya yang sulung, 20 tahun lebih yang lalu sudah ngikut pada misi kami menjadi seorang tenaga misi. 在非洲做了非常好的工作。 Melayani di Afrika dengan luar biasa. 那天晚上，那个老姐妹又跟我说， Malam itu ibu ini juga berkata kepada saya sekali lagi, 她要把她的第3个孩子也奉献来做宣 dia 教。 mau mempersembahkan anaknya yang ketiga menjadi tenaga misi juga. 感谢主，她的孩子在不丹宣教也做了非常好的工作，栽植了1、2间的教会。 Bersyukur sekali anaknya juga melayani di Buton dan juga menalam gereja di sana. 弟兄姐妹们，我不知道你能不能像这个老姐妹这样子说，我什么都没有。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mungkin berkata seperti ibu ini, saya nggak punya apa-apa. 如果你真的什么都没有，愿意不愿意像她这样子说？但我把我有的奉献给神。 Dan kita juga apakah akan berkata bahwa, tapi apa yang ada padaku saya persembahkan kepada Tuhan. 我相信我们当中很多人讲不出那句话，说我什么都没有。 Saya percaya bahwa di antara kita nggak mungkin mengatakan bahwa saya nggak punya apa-apa. 那让我问你，你肯不肯把你有的奉献一些给上帝呢？ Namun saya bertanya kepada saudara sekalian, mau enggak apa yang pada kita sudah ada ini kita persembahkan kepada Tuhan? 这些是你自己的生命，或者你自己的儿女儿孙。 Baik dengan diri kita ataupun anak cucu kita. 愿主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们听到上帝的呼召时候，我们愿意来回应。 Pada waktu kita mendengarkan panggilan Tuhan, kita mau meresponi. 我们有参与宣教的工作，因为这是神自己开始的工作。 Kita harus berbagian di dalam pelayanan misi karena ini dimulai dengan Allah. 那是我们传扬他、我们荣耀他的途径， Misi pun adalah cara kita untuk memuliakan, memasyurkan namanya. 也是我们报答主恩典的最好的方法。 Juga merupakan membalas kasih Tuhan yang paling baik. 圣经告诉我们都是基督的使者。 Kita memberitahukan kepada kita semua kita adalah utusan Kristus. 我们做主的使者，不能够礼拜天做半天而已。 Kita menjadi utusan Kristus tidak hanya dibatasi hari Minggu setengah hari saja. 我们需要每时每刻都活出基督的样式，做主的使者。 Tapi setiap waktu, setiap saat kita adalah utusan daripada Kristus. 巴不得我们都愿意成为主的门徒，实实在在活出基督的样式，我们来为主做见证。 Sekiranya kita semua menjadi murid Kristus dan kita menghidupi kasih-Nya dan pengajarannya dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. 为什么很多人心动，但是没有行动呢？ Kenapa begitu banyak orang hatinya tergerak tapi tidak punya tindakan yang nyata? 可能代价太高吧， Mungkin harus bayar harga terlalu mahal. 也可能是我们价值观念的问题。 Mungkin juga cara pandang hidup, nilai yang kita pegang berbeda. 弟兄姐妹们，我自己也曾经经过挣扎。 Saudara-saudari sekalian, diriku sendiri juga mengalami pergumulan yang luar biasa. 1999、1998、99的时候，我听到上帝给我的呼召。 Tahun 98 sampai 99 saya mendengarkan panggilan Tuhan kepada saya. 那时我是一个化学公司的总裁， Waktu itu saya adalah CEO dari sebuah perusahaan kimia. 算算我的薪水，看看我家的车，等等等等，觉得舍不得，放不下。 Punya jabatan yang tinggi, gaji yang juga yang sangat baik dan memakai mobil yang mewah. Dan saya sulit untuk melepaskan itu. 但我告诉你，没有顺服神，心里没有平安。 Tapi saya berkata kepada saudara, kalau tidak mentaati Tuhan, maka hati kita tidak ada damai 我 sejahtera. 常常晚上1、2点睡不着，起来就想这个奉献的事。 Seringkali tengah malam jam 1, jam 2 saya bangun dan saya terus pikir tentang panggilan Tuhan ini. 感谢主，最后他教导我一样东西。 Bersyukur kepada Tuhan, akhirnya dia mengajarkan saya tentang satu hal. 上帝教导我什么叫顺服， Tuhan mengajarkan saya apa makna artinya daripada mentaati. 就好像英文字 obedience， 你可以看它的中间是什么字。 Bahasa Inggrisnya obedience. Die, Tengah kan, kata yang di tengah adalah die. die 的中间是什么？ Die yang di tengahnya adalah I. Gitu ya. 顺服是要向我自己死。 Mentaati artinya kita pribadi kita mati. 当我认识到这个事实的时候，我很容易的就能够跟上帝说：“主啊，我在这里，请差遣我。” Pada waktu saya mengenal kebenaran ini, maka saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ada di sini, tolong utus saya. 今天我们基督徒有太多我们自己的计划，
Hari ini kita menjadi orang Kristen punya rencana diri kita yang begitu banyak. 我们有自己很多很多的思念，要做什么等等。 Kita punya pikiran kepingin lakukan ini dan itu. 但是没有几个愿意体谅上帝的心意。 Tapi tidak banyak orang yang sungguh memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. 有谁愿意问上帝说：“神啊，你到底要怎么样使用我这一生？” Apakah ada yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Tuhan silakan memakai hidup saya. 如果你敢问，我相信神一定会给你答案的。 Kalau kita sungguh berani bertanya demikian kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. 弟兄姐妹们，作为主的门徒，我们要交出我们生命的主权。 Kalau mau menjadi murid Kristus, kita harus berani merelakan hak hidup kita sendiri. 生命不再是属于我自己的， Hidup ini bukan lagi punya milik saya, 乃是属于耶稣基督的。 melainkan milik Kristus. 我们不是称耶稣为主吗？ Bukankah kita menyebut dia Tuhan? 如果主呼召你，你可以说不吗？ Kalau Tuhan memanggil kita, masa kita boleh menolaknya? 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们能够真正的学习顺服，把我们的生命的主权交给神。 Kita boleh belajar mentaati dia sepenuhnya dan menyerahkan hak hidup atas diri kita. 主耶稣在马太福音书16章24节告诉我们： Dalam Matius 16:24 Tuhan Yesus pun berpesan, 如果有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。 barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salib mengikuti aku. 我们要认真的来看待耶稣今天跟我们所说的话。 Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. 顺服是要付上代价。 Mau mentaati artinya kita harus membayar harga. 有一个牧师写的对联这样子说：凡事信靠主，吃亏是吃补。 Seorang pendeta punya perkataan demikian, segala hal mengandalkan Tuhan. Sekalipun kelihatan rugi, tapi tetap untung di dalam dia. 有时候对人来说，好像这个事情做的是不划，但是从基督徒的角度来看，就是不顺利、不好的东西，对我们也是有帮助。 Bagi mata dunia seolah-olah yang kita lakukan adalah rugi, tapi di dalam Tuhan sebenarnya semua ini untung. 我们要付上代价去做。 Kita harus membayar harga untuk melakukan ini. 这是我们宣教士在非洲去年埃博拉病发的时候，他们在那边服侍的情况。 Ini adalah tenaga misi kita di Afrika melayani pada waktu tahun lalu terjangkit penyakit Ebola. 在赖比利亚这个国家，所有的医院全部关掉，只有 SIM 的一间医院开着。 Di Liberia, negara ini, semua rumah sakitnya tutup, hanya satu rumah sakit yang kami dirikan itu tetap buka. 人家问说：“为什么你们还开着医院？” Orang-orang bertanya, kenapa kalian masih berani membuka rumah sakit? 答案很简单，因为神爱我们，我们也爱这些人， Jawabannya sederhana, karena Tuhan mengasihi kami, maka kami pun mau mengasihi mereka. 所以我们愿意付上生命的代价来帮助他们。 Sehingga kami berani meresikokan hidup kami untuk melayani, membantu 这 mereka. 个埃博拉疾病是非常可怕的，重到了大概78些人都会死。 Penyakit virus Ebola ini sangat berbahaya. Kalau kena, sekitar 70-80% pasti meninggal. 一些病人死了，我们的医生护士还要亲自帮他们拿去埋葬。 Ada yang terjangkit dan meninggal, mati, maka dokter dan perawatlah yang mengubur mereka. 弟兄姐妹们，最后容许我简单做一点我自己个人见证，我就结束了。 Terakhir saya akan menutup dengan kesaksian saya pribadi. 2000年的时候，我那时候正式宣布辞职，要出来做宣教工作，消息传开。 Pada waktu tahun 2000, saya menyatakan diri untuk mengundur dari perusahaan dan mempersembahkan menjadi tenaga misi. Berita ini tersebar keluar. 我有一个很爱我的朋友来找我， Seorang teman baik saya datang mencari saya. 他说：“后章啊，你想好了没有？你才45岁， Dia berkata kepada saya, Stanley, apakah engkau sudah mikirkan baik-baik? Kamu baru berumur 45 tahun. 你现在做公司的总裁赚大钱，我看你还是好好赚钱，等到退休65岁的时候来侍奉上帝还不迟。” Kamu sekarang lagi kedudukan paling tinggi, menjadi seorang CEO dan gaji begitu tinggi. Lebih baik kamu selesaikan jabatan kamu, nanti 65 tahun kamu pensiun, baru mempersembahkan diri jadi tenaga misi. 如果是你，你会怎么样回应？ Kalau ini terjadi pada saudara, apa tanggapan saudara? 其实那时候有3家公司来找我去替他们做事， Waktu itu ada 3 perusahaan juga sedang mencari saya untuk merekrut saya. 包括有一个老板打电话说，派你去中国，你要多少薪水？跟我讲一下，我给你。 Bahkan seorang bos berkata kepada saya utus kamu ke Tiongkok, mau gaji berapa ngomong aja. 我读圣经马拉基书1章8节， Saya membaca Alkitab Maleakhi pasal 1 ayat 8.
我请林传道读一读就好了。akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpan dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. 我想是上帝跟我说话。 Saya kira Tuhan memakai ini berbicara kepada kita. 等到65岁退休，我的眼睛花了，好像瞎眼一样。 Kalau 65 tahun saya pensiun, mata saya sudah nggak bisa lihat seperti orang buta. 腰酸背痛，膝盖痛，走起路来像瘸腿一样。 Pinggangnya nilu, kakinya sakit, jalannya seperti orang timpang. 那时候说：“上帝啊，我来奉献给你。” Waktu itu berbicara, Tuhan saya mau persembahkan diri. 你说好不好？ Apakah ini baik? 不好。 Tidak baik. 我不是说如果你生病坐轮椅，上帝不接纳你。我是说我身体好健壮，45岁时候不奉献，等到老的时候才奉献。我说不好。 Saya bukan berarti saudara kalau datang dengan kursi roda itu tidak baik, tapi melainkan kalau saya ingin punya pikiran nanti tua sudah semua lemah harus persembahkan kepada Tuhan, itu tidak baik. 感谢主，我已经侍奉15年了。 Bersyukur saya sudah melayani 15 tahun. 我可以告诉你，侍奉神是最大的祝福。 Saya boleh beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan adalah berkat yang paling besar. 有一些以前做生意的朋友，他们问林博士：“你这么热心，上帝怎么祝福你？” Ada rekan-rekan saya dulu bisnis bertanya kepada saya, sekarang kamu begitu semangat melayani Tuhan, berkat Tuhan apa aja sih? 他们以为我中马票发财了。 Mereka kira saya ada bisnis lain yang membuat saya kaya raya. 我的答案是：侍奉上帝就是最大的祝福。 Jawaban saya adalah melayani Tuhan itulah berkat yang paling besar. 我们看到生命的转变，看到圣灵的工作，我们心里边何等的喜乐。 Kita lihat hidup diubahkan, melihat karya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Hati kita merasa begitu sukacita, anugerah luar biasa. 在此提醒大家，我们不要爱世界和世上的东西。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。 Sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan mengasihi dunia ini dan isinya. Kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih Tuhan tidak ada pada diri kita. 愿主帮助我们，让我们愿意聆听上帝的话语，而且也愿意顺服他。 Kiranya Tuhan menolong kita mau mendengar firman-Nya, mau mentaati firman-Nya. 我们低头来祷告。 Mari kita berdoa. 在我还没有正式祷告之前，让我问问有谁今天早上听到上帝的话语，你被感动，你愿意说主啊，我愿意奉献自己来侍奉你，做牧师、做传道、做宣教士，或者做教会的全职同工，有没有这样的人？如果有，请你举个手好吗？ Sebelum saya berdoa, saya rindu Bapak Ibu boleh meresponi apa firman Tuhan yang diberitakan. Apakah ada yang mendengarkan panggilan Tuhan, menjawab bahwa Tuhan saya di sini, saya mau menjadi seorang full timer, entah di gereja atau di tengah misi, dimanapun Tuhan mau utus saya. Kalau ada silakan angkat tangan. 我们珍惜时间，如果有，请你举手一下，我们可以为你祷告。 Kalau ada silakan angkat tangan, saya akan doakan saudara. 上帝带领很奇妙，他会带领你。如果是你是神的旨意，他必定成就；不然，他会继续祝福你。 Panggilan Tuhan itu ajaib, pasti Tuhan sudah mengaturnya. 有吗？有谁愿意说我奉献你，给你使用？主啊，我在这里，请使用我。有没有？ Apakah ada yang meresponi bahwa Tuhan saya ada di sini, Tuhan tolong panggil saya mau. 有没有？ Apakah ada? 或者有谁心里在挣扎？你需要牧者同工来帮助你，为你祷告，你也可以举手，我们为你祷告。有没有？ Mungkin ada 在 yang 上 sedang 面，在下面都可以。 bergumul luar biasa, baik yang di atas balkon maupun yang di bawah. Hamba Tuhan, majelis juga akan mendoakan saudara. 好，没问题，我们低头来祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们感谢赞美你， Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur 因为你在这里设立了你自己的教会， karena di sinilah gerejamu diadakan. 我们能够在这里来服侍敬拜，我们何等的喜乐！ Kami bisa melayani Engkau, beribadah, betapa sukacitanya kami. 但是主啊，我们也纪念到世界上还有7000多个族群没有一间的教会，向他们传福音。 Namun masih ada 7.600 suku bangsa yang belum ada mendengarkan Injil. 世界上还有47亿的人，他们需要你自己的福音跟真理。 Masih ada 4,7 miliar mereka yang belum mendengarkan Injil. 求主来帮助我们，让我们能够懂得怎么样来回应你给我们的呼召， Tuhan tolong kami boleh meresponi panggilan Tuhan dalam hidup 让我 kami. 们成为这个时代的精兵来服侍你。
Kiranya kami boleh menjadi laskar Kristus untuk melayani Engkau. 感谢祷告，奉了耶稣基督圣名求的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 阿门。 Amin. 谢谢。 Terima kasih.